الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ayahanda dan bunda muslimin muslimat rahimakumullah yang saya muliakan, Tuan Pengerusi Surau An-Nur Fasa 3I Seremban, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyayikh, para habaib yang besar tak dapat diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, termasuklah yang menonton kita menerusi live Facebook pada malam hari ini. Saya mengharapkan semuanya mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Atas nikmat iman dan Islam, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafa'kan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, sama ada ianya nikmat wahbi ataupun nikmat kasbi. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, Masyarah tentang nikmat. Antaranya nikmat panca indera. Nikmat ni ada dua. Yang pertama wahbi, bukan wahabi lah, lain, itu lain. Itu cerita lain. Itu panjang tu kalau nak bahas lah. Nikmat wahbi dan juga kasbi. Nikmat dengan usaha dan tanpa usaha. Banyak lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antaranya panca indera. Pernah tak kita minta ibu-ibu sekalian, ya Allah bagilah aku telinga? Pernah minta? Ke ada yang pernah minta? Ya Allah bagilah aku jantung, ya Allah aku tak ada jantung. Tak ada. Semuanya telah pun dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipinjamkan kepada kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Mandili Al-Indonesi syarah panjang dalam kitab Penawar Bagi Hati, faslun pada menyatakan anggota tubuh tu, adanya kedua mata, adanya kedua telinga, adanya mulut, adanya kedua tangan, adanya kedua kaki, adanya perut, adanya kemaluan. 7 anggota yang besar disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sebab apa? Sebab ni nikmat lah. Dan bila mana kita tak jaga yang ini, maka dia akan memberi mudarat kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, antara kitab tasawuf yang dekat dengan masyarakat Melayu khususnya di negara kita, kalau kita tengok dalam kitab ni membahaskan panjang lebar tentang masalah hati. Dan sebab kita, setiap daripada kita yang akil baligh, wajib kepada kita, telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar antaranya ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ibadah sedangkan kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kemudian wajib kepada kita belajar fiqh. Ada orang yang cerita makrifat tinggi, Masya Allah, tabarakallah, kan, gajah pun boleh terbang, tapi fiqh dia buang. Pasal apa pakcik tak semayang? Niat pun cukup dah. Kita semayang niat pun cukup dah. Allah faham duduk level tinggi. Kita pun tak boleh bayang macam mana solat ni cukup sekadar niat. Pakcik tak pergi haji. Kita haji di rumah pun boleh. Sambil makan popcorn pun buat haji entah. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang ikut? Ada. Yang ikut tu pula bukannya golongan calon-calon orang. Profesor, doktor, pensyarah, kan? Tukang kebun lagi lah, macam saya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak tak berlaku hari ni? Banyak. Cerita ilmu tinggi sana, tinggi sini, tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebab itu kita kena berpijak di bumi yang nyata. Hatta Nabi SAW pun Nabi Rasul Habibullah semayang sampai bengkak kaki, istighfar tak kurang daripada 70 kali setiap hari. Kita boleh pula lebih daripada Rasulullah pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu fitnah yang sangat besar. Sebab itu kita dengan ajaran sesat ni memang nampak macam tak ada kesalahan. Kami di Jais, di Selangor, Masya Allah, tabarakallah, letih lah. Negeri Sembilan ni pun mungkin ada juga, terutamanya Syiah. Tangkap minggu depan buat pula markah baru pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira yang fahaman radikal lagi, yang ekstrim lagi. Sikit-sikit ugut bom, sikit-sikit ugut bunuh, sikit-sikit macam-macam lah. Ni yang terbaru di Indonesia, tuan-tuan. Bila ditangkap di soal siasat, tanya ahli keluarga, baru tahu rupa-rupanya yang buat pelakuan jenayah tu fahaman radikalisme ataupun ekstremis agama. Sehingga ada satu pandangan yang ditangkap ni, dia buat apa? Tuan-tuan, dia kata haram maulid berzanji. Dia nampak dah bunga-bunga tu dah lah. Qasidah tak boleh, maulid tak boleh, benar-benar bid'ah lah senang cerita. Kita boleh berbeza pandangan, ibu-ibu sekalian, tapi buat apa kita bermusuhan? Benda yang kita berbalah tu lagi banyak ke yang kita sepakat lagi banyak? Sepakat lagi banyak. Khilafiyah ni, Allahu Akbar, kan? Ulama dah bahas, dah selesai dah. Tiba-tiba kita duk bangkit benda tu, duk nampak benda tu besar, sedangkan benda tu boleh diselesaikan dengan kita berlapang dada. Jadi sebab itu malam ni sekadar mukadimah tu, nak beritahunya tinggi macam mana pun maqam ilmu kita, yang wajib kena buat. Anak wajib belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengaji sifat 20 bagi kemah, mengaji sungguh-sungguh, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, ma'ani, kejap sungguh-sungguh. Baru orang tak boleh kona kita. Bahasa Kedainya tak boleh kona kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian belajar fiqh. Dan yang ketiganya mengaji tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab ni kita nak supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar seperti burung kakak tua kita solat wal'azubillah min zalik, tetapi kita nak ada penghayatan dalam ibadah kita. Terutamanya ni malam hari ni kita nak berbicara tentang ambang Ramadan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang penonton yang mengikuti kita secara langsung. Bagi yang ingin bertanya soalan, terus hantarkan soalan dah. Macam TV itu tak ada moderator. Baik, pasal tadi pagi baru habis program dengan Al-Fadhil Ustaz Gunawan, Jabatan Perdana Menteri, kemudian Habib Najmuddin Al-Khairat, kemudian Nabil Ahmad pun ada, Intim pun ada. Dia pun buat filantropi Nabi. Tuan-tuan tahu maksud filantropi tu lah. Saya jadi pengacara majlis. Dia lebih kurang Fitri Yahya lah, suara sedap pun. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Kan majlis mengucapkan selamat datang. Ada gaya tu. Tidak, tak ada masuk TV ya. Astaghfirullahaladzim. Jaga hati. Allah Ta'ala bagi rezeki, boleh belajar. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Program pagi tadi tu siaran yang sekira rakaman untuk
Nurflix kot, siaran TV baru tu. Bukan Netflix. Netflix tu drama kita dah tengok orang putih tu. Ni Nurflix, rancangan TV baru, siaran TV baru, Nurflix. Semua program-program agama yang menarik ada dalam tu. Saya pun tak boleh bayang macam mana dia pun boleh melabur buat program agama tu. Memang cukup hebat. Nah, siaran baru namanya Nurflix. Ni balik syariah. Saya tolong promote ni, saya tak dapat apa-apa, tak ada commission pun. Sebab saya nak demi dakwah. Saya nak ibu-ibu sekalian sama-sama subscribe dan sebagainya. Ataupun kalau tak pun tengoklah, nanti ada insya-Allah akan disiarkan. Dan saya jadi pengacara majlis tadi, dan memang antara tausiah yang disampaikan, filantropi saya nak sebut. Filantropi ni dalam kamus dewan ada maksud dia. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, filantropi ini merujuk kepada perasaan cinta dan kasih kepada seseorang. Jadi bila sebut filantropi Nabi, makna kata perasaan cinta, kasih, mahabbah, sayang kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kemuliaan dan keberkatan yang kita dapat pada hari ini tidak lain dan tidak bukan walhasil daripada baginda Nabi SAW. Nah, jadi sebab itu antaranya ialah diberikan kepada kita bulan Ramadan Al-Mubarak, yang ada padanya satu malam yang Allah Ta'ala firmankan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian, bangun sahur kan? Biasa ibu-ibu bangun dulu ke ayah bangun dulu? Macam tak apa nak jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah dah bangun dulu dalam mimpi kan. Ni tumbuk lesung duduk. Tuan-tuan ingat ibu-ibu tumbuk lesung tumbuk dia banyak muka tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saja burah ya lah. Geram suruh bangun tak bangun. Tumbuk cili pun aku. Masak pun saya. Saya ni semua lah ustaz. Semua atas kepala saya. Anak suruh kejut pun saya juga, hantar anak sekolah pun saya, bayar bil rumah pun saya. Ustaz, letih Ustaz. Tahu jenis tak nikah pun tak apa Ustaz. Tu Ustaz. Sabarlah. Allah Ta'ala nak bagi syurga kat ibu sekalian. Saya dan backup nak lagi. Saya backup ni. Sabarlah ibu-ibu sekalian. Orang perempuan ni selalu saya sebut, mana-mana program kalau ada muslimat selalu saya sebut. Orang perempuan ni Nabi sebut nak masuk syurga buat 4 benda aja. Kan selalu kita dengar kan. Solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, marwah dipertahan, katanya, sabdanya, pilihlah, masuklah pintu mana yang kau suka. Itu lagu. Dia lakukan hadis Nabi SAW. Orang perempuan buat 4 benda, Nabi kata masuklah syurga, ikut pintu mana yang dia suka. Solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat suami, dan jaga kemaluan ataupun jaga marwah, al-murwah. Jaga sungguh-sungguh 4 benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah ibu-ibu sekalian masuk syurga. Tu belum cerita hikmat suami, Masya Allah, jaga bentuk. Saya tak boleh bayang ibu-ibu sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Saya ustaz dalam puasa, letih, suami kacau, cucu kacau, anak pun kacau ustaz. Letih jadi orang perempuan ni ibu-ibu sekalian. Nak sembahyang tarawih ingat senang. Suami sembahyang tarawih jaga cucu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cucu pula main game tepi tu. Tengok Angry Bird lah. Kan? Apa? Upin Ipin. Didi and Friend. Macam-macam lah kan. Saya ada anak kecil. Tengah semayang Allah, kadang-kadang kita kan SOP tahun lepas kan, kita PKP tentang Allah, mujahadah sungguh. Siapa yang semayang tarawih penuh cukup sebulan? Cuba kat tangan. Ada? Tak mengaku lah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, letih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru nak angkat takbir, berak berak pula. Selesai 4 rakaat nak susu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari abah, pasal nak perempuan dia rapat dengan abah dia. Besar dia malu lah. Begitulah lebih kurang. Tapi nak ceritanya mujahadah. Sebab tu pahala orang yang bernikah dalam keadaan dia, orang beramal dalam keadaan berkahwin, beza dengan orang yang beramal dalam keadaan bujang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada abang bujang lah ni. Kau mengaku bujang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu malam ni kita nak cerita pasal Ramadan. Seingat saya di Malaysia ni belum ada lagi mana-mana NGO ke masjid ke surau ke dia buat kursus umrah, kursus puasa. Saya panggil kursus lah orang kampung. Ustaz, jom Ustaz biarlah kursus puasa. Biasa kursus umrah ada. Betul tak? Kursus umrah, praktikal solat sempurna. Tapi puasa jangan orang buat kursus tuan-tuan. Tu bahasa tok saya tu ni. Allahumma salli ala sayyidina. Tu nak pergi mana pakai lawa-lawa dengan bedak ni. Pergi kursus dah hang mana tahu dah budak kecil. Jarang orang buat Ramadan ni kursus Ramadan. Tak sedap pula sebut kursus kursus Ramadan jarang orang buat dah. Biasa kita tengok travel buat kursus umrah. Sedangkan Ramadan pun perlu kita titik berat Betul tak tu? Jadi cadangan pertama saya pada malam hari ini kita buat kursus yang lepas ni insyaAllah. Panggil lah mana-mana ustaz kan, kita buat praktikal puasa. Malam tu bila nak berbuka tu sekali lagi jumpa dekat surah An-Nur kan? Dan tanya pula buat checklist. Hari ni baca Quran berapa juzuk kan? Sedekah berapa banyak bagi? Ada ustaz pala nak yatim. Kemudian tanya lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa lagi amalan yang kita buat? Buat satu checklist, bagi seorang dekat jemaah ni. Sekarang ni zaman digital kan, zaman dia tak ada sentuhan kan. Bagi guna WhatsApp, buat bancian. Tanya, lah ni zaman macam tu. Tak boleh Ustaz, saya ni bab-bab amal ni saya suka berahsia Ustaz. Biar Tuhan tahu cukup lah. Payah juga. Kita nak banci supaya masyarakat kita ni lahir masyarakat yang beramal. Nak tengok berapa orang buat, berapa orang tak buat. Saya ibu-ibu sekalian rasa seronok sangat. Alhamdulillah. Walaupun saya bukanlah orang baik sangat pun, saya dikelilingi oleh ramai kawan-kawan yang baik. Kan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau kamu nak lihat bagaimana agama kamu, akhlak kamu, lihat dengan siapa kamu berkawan. Kalau kamu kawan, Nabi sebut dalam hadis, dengan tukang besi dapat besi. Tapi kalau kawan dengan tukang penjual minyak wangi, kamu akan, kalau kamu tak dapat wangian dia pun, kamu akan terkena tempias wangian itu. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kalau kita nak dapat puasa Ramadan yang berkualiti, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, nak melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau puasa tak nampak tanda takwa tu, sebab apa? Mulut masih lagi cerita pasal buruk orang, mata tak boleh jaga, asal ada skirt lalu je tengok, asal tengok je skirt lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedih ke? Nampak gayanya belum lagi tu masuk dalam la'allakum tattaqun. Sebab itu bila mana kita ada buat bancian ni, saya dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat yang baik, alhamdulillah. Dan saya belajar daripada akhlak dan sifat mereka. Antaranya, saya ada 3 ataupun 4 grup WhatsApp, iaitu grup WhatsApp selawat. Saya kira surah An-Nur pun boleh buat, ibu-ibu sekalian, grup WhatsApp selawat. Grup WhatsApp selawat ni, hari-hari dia ada seorang nakib yang setiap minggu akan ditukar nakib ni. Dia akan pantau, macam usrah juga. Jadi setiap dalam grup tu, contoh ada 50 orang, maka setiap orang dia akan update selawat dia sebelum ke 12 malam. Hari ni berapa ribu dia selawat? Paling minimum 1000. Ibu-ibu sekalian, agak-agak ada orang tak buat lah. Buat pasal nama lain. Allahumma salli ala sayyidina. Kapah hari ni dapat 100 je Ustaz. Letih Ustaz buat kuih raya. Kapah meniaga bazar Ramadan. Tak apa 100 pun. Yang penting istiqamah. Cuba ibu-ibu sekalian buat apa ni? Grup WhatsApp selawat. Depan ni boleh buat grup WhatsApp puasa. Puas apa? Hari ni ada orang buat grup Facebook riak apa hari ni. Bukan sekadar masak apa hari ni, riak pun dah dikongsi di Facebook. Saya pun tengok, Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Jadi ada yang dia post tu, riak apa hari ni. Saya ni alhamdulillah macam-macam lah dia post riak ni. Saya pun ada yang bazir makanan, tunjuk dekat dalam Facebook. Hari ni saya riak, saya bazir makanan, tunjuk juga. Ni trend punya bahasa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musibah apa yang sedang menimpa kita pada hari ini. Jadi sebab itu bila mana anak-anak jadi kita bimbang, terutama di zaman, di musim PKP dan juga SOP pandemik COVID-19 ni,
Yang pertama sini saya nak sebut, ni baru nak masuk tajuk ni. Tadi mukadimah, nak bagi panah ingin sikit. Anak-anak kita bawah 15 tahun tidak dibenarkan datang ke surau dan juga masjid. Itu yang kan? Kalau saya salah tolong betulkan. Bawah 15 tahun ke bawah 12. Kami di Selangor dan Kuala Lumpur saya ingat bawah 15 tahun. Tidak macam mana? Oh, 7 ke atas di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan 7 tahun ke atas boleh. Jadi apa yang berlaku kepada hak 7 tahun ke bawah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab SOP. Budak-budak ni sukar dikawal. Betul tak? Kan senang kawal. Susah. Jadi di Selangor sebab kes makin tinggi, kes masih tinggi, bukan makin tinggi, maafkan saya, beza tu masih dengan makin tu. Jadi bila berlaku macam tu, sebagai langkah pencegahan, bawah 15 tak digalakkan, yakni dalam erti kata tak dibenarkan. Sebab nak kawal ni dia SOP ketat. Jadi apa yang berlaku? Kita nak pantau anak cucu kita. Walaupun mereka duduk di rumah, tak boleh datang. Kami lagi dahsyat di bawah 15. Walaupun mereka tak boleh datang, kita kena jadikan kepada mereka ni nampak yang Ramadan ni penting. Macam mana nak buat ibu-ibu sekalian? Kena betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Itu istilah dia. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Biasa yang dia buat apa? Main game. Betul ya? Main handphone, tengok WhatsApp, tengok Instagram, bangun tidur tengok handphone lagi. Nak tidur tengok handphone lagi, tuan. Masuk bilik air pun bawa handphone, tuan. Saya pun heran tanya adik buat apa bawa handphone dalam toilet. Ustaz pun tahu, ustaz budak-budak. Dia kata kita pula budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan. Ni budak mas sekarang, tuan. Sebab kadikku. Budak-budak. Mas sekarang. Darjah 2 pegang telefon lah. Darjah 1 pasal apa? PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah. Buat macam mana zaman ni lah. Bapa Hamka sebut, didiklah anakmu mengikut zaman yang dia akan hidup, bukan zaman yang engkau hidup. Bapa Hamka sebut. Jadi zaman sekarang ni sama tak dengan zaman kita? Tak sama, ayah-ayah sekalian. Zaman kita terjun sungai, tangkap ikan, curi itik orang. Zaman dulu lah, tuan-tuan. Selam, tarik ke kitik ke bawah, masuk lari. Curi buah rambutan jiran sebelah. Tahu-tahu kulit penuh atas bumbu rumah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, banyaknya dosa aku ya Allah. Nangis malam-malam ya Allah. Jangan tunggu raya nak minta maaf. Sekarang ni kita minta pasal takut tak sempat jumpa Ramadan. Baik, saya bila sebut macam tu saya jadi sebab saya teringat kepada Allahyarham Ustaz Abu Hassan, Datuk Abu Hassan Din. Saya ingat saya di sini beliau berkuliah. Di tempat tuan-tuan. Beliau orang kampung saya, orang Polis juga. Saya banyak kali bergandingan dengan beliau dalam program di RTM, ada Muskil di Tanyalah Ustaz, dan juga forum di Masjid Surau pun banyak kali digandingkan dengan beliau. Beliau merupakan Allahyarham seorang yang sangat tegas dengan prinsip. Kalau boleh dia cakap boleh, kalau tak betul dia cakap tak betul. Dan saya sangat suka sebab saya dah anggap dia macam datuk saya sendiri. Dan dia pun memang anggap saya macam cucu dia. Boleh kan? Sama-sama negeri. Dan banyak amalan-amalan, tips-tips yang dia kongsi dengan saya, terutamanya dalam industri, dalam arena dakwah. Sebab nak dapat istiqamah macam beliau ni payah. Saya ingat beliau mula dakwah ni dari muda dulu ni. Keluarga Datuk Harun Din dan juga Datuk Abu Hassan Din semua orang alim belaka, orang baik-baik. Jin pun takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dia jin pun takut. Baik. Tapi nak ceritanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila saya tengok video dalam YouTube dan juga Facebook surah An-Nur, kali terakhir beliau ceramah, dia kata, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya nak petik sikit perkataan dia. Sambutlah Ramadan ni dengan cara yang terbaik, lebih kurang maksud dia. Sebab mungkin kita tak sempat jumpa dengan Ramadan tahun ni. Siapa tahu dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih kurang maksud kenyataan ceramah beliau. Jadi saya bila tengok, ya Allah, malam ni aku nak pergi sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagilah aku sempat bertaubat kepada Engkau. Ni dalam hati kecil berbicara, tuan-tuan. Terngiang-ngiang firman Allah
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tengok saya ni tak ada dosa lah. Ustaz lagi banyak dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa buat silap, yang kembali memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya istighfar sungguh-sungguh, saya kata minta ampun ya Allah. Jadi kalau aku ni ikhlas dalam berjuang dakwah kerana Engkau ya Allah, jangan sebab yang lain. Saya lepas mula PKP ni, saya boleh kira berapa kali je saya dukung anak saya yang kecil. Saya kata ni saya ni belum tuan-tuan guru kita, para alim ulama yang lain. Saya tak ada driver, saya tak ada PA. Tak mahu sebut, kalau ada yang menonton malam hari ni, isteri saya pun mungkin tengok juga di rumah dengan anak-anak sambil mengasuh anak. Ibu ni pengorbanan ibu. Saya kata, saya beritahu isteri saya minta tolong, minta izin saya jaga anak-anak saja. Mungkin saya penat, letih. Dulu isteri tuan-tuan ni lawa dulu. Sekarang pun lawa lagi kan. Comel lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak sebutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas dah melahirkan anak tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, membanting tulang, mengerah, keringat, peluh dan juga darah. Tiba-tiba ini yang tuan-tuan buat. Tak ada lah gua je. Tapi nak beritahu je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengorbanan ibu-ibu. Di sebalik kekuatan seorang lelaki, tunjangnya asasnya ialah di sebaliknya seorang wanita yang mempunyai ketangguhan yang luar biasa. Ibu dan juga isterinya. Tuan-tuan. Sebab itu bila mana meninggalnya ibu kita, terutama orang lelaki, hilang satu doa yang sangat mustajab. Hilang tuan-tuan. Lebih besar dia punya kuasa doa berbanding wali Allah. Ibu, mak kita. Kalau mak kita angkat tangan, dia terasa hati dengan kita, dia angkat tangan ataupun dia tak angkat tangan, dia kata, ya Allah, anak aku ni derhaka, hukum dia. Wala'izbillah min zalik. Tuan-tuan tengok apa yang akan berlaku dalam kehidupan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini doa mak. Sebab tu ibu-ibu sekalian, mulut ibu-ibu ni sangat luar biasa. Tolong jaga elok-elok. Tolong jangan cakap benda yang sembarangan kepada anak-anak ataupun cucu kita ke suami kita. Tolong jaga elok-elok. Kadang-kadang menung panjang suami kita. Sepalah aku ni makin susah hidup. Rupa-rupanya isteri hidup menyumpah. Wala'azubillah min zalik tuan-tuan. Berlaku tuan-tuan. Saya ni Ustaz Asyik susah. Tak PKP pun susah je Ustaz. Ada berlaku dan datang. Saya pun tak tahulah apa salah saya Ustaz. Sedekah dah buat. Kan? Tabung surah pun saya pernah bagi. Pernah lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmat ni memang saya buat semua. Rupa-rupanya dengan isteri buat lebih kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Babang jangan lupa, hutang dengan isteri tu hutang. Contohlah, ni nak cerita ni benda paling mudah sekali. Musim PKP. Banyak soalan ditanya ustaz tu, kadang-kadang tak berkenaan dengan tajuk pun tanya juga. Ustaz, macam mana nak minta hutang kita daripada encik suami kita? Tu encik suami tu. Dia kata nak hutang, okey saya bagi hutang, duit gaji saya ustaz. Saya pun kata akak, yang bagi akak kerja tu, izin tu suami ke akak sendiri? Suami yang bagi izin. Jadi bila suami yang bagi izin, apalah salah akak? Akak minta lah bagi tahu kat suami, kata saya halal bang. Cik yang backup. Masa dulu akak susah sama-sama dengan suami, akak tak berkira pun. Sekarang bila akak dah kerja sikit, gaji lebih daripada suami sikit, kenapa akak nak sebut macam tu kat suami? Tak kesian kat suami akak? Dia pun tak balas, dia read lah ibu-ibu sekalian. Dia read lah, blue tick. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tak apa faham. Disebab itu ibu-ibu sekalian, dengan sebabkan emosi kita, amarah kita buat lebih kurang dengan suami kita. Ma'asyarul muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi semangat kat ibu-ibu sekalian. Boleh tak? Poin tu tak? Baik. Yang pertama sekali, kita nak masuk bulan Ramadan. Dalam arti kata, kita nak jadi orang yang la'allakum tattaqun, itu dalam kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan, tolong jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Dengan cara apa? Guru kami mengajarkan, bila masuk saja azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu di Malaysia. Adapun Allahu Akbar, tu Kuala Lumpur. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu di
di Mekah. Kalau di Morocco saya tak erti. Morocco ni lain sikit. Kalau di India, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lain sikit lidah dia. Dan kita ada ramai Maulana datang di Seri Tali tu, dia azan memang sedap, cuma dia punya lidah ada pelik sikit, tapi memang sedap. Tu cara dia bah. Hella kabul farma hella kan. Kita pun amin bila tak faham pun kan. Dia cakap Urdu karte marna kamna karte kan. Macam Hindustan lah. Kabul ya Allah, kabul farma ya Allah, dakwah ya Allah kan. Maulana dah. Tapi alim insya-Allah tabarakallah. Masuk bulan Ramadan, jadikan keberadaan kita itu seperti menanti tetamu yang sangat kita rindu. Ini diajarkan oleh guru kami di pondok dulu. Ustaz kata jangan maghrib sekejap lagi ustaz tak nak seorang pun bangkit berjalan ke pergi toilet lah, time tu lah sikit perut, time tu lah nak ambil wuduk, jangan. Sebelum azan 10 minit 15 minit standby lah dekat tikar sejarah. Sebab apa? Ramai-ramai nak sujud syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pernah tak kita buat guru sekalian? Azan je Allahu Akbar, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, dapat aku jumpa dengan Ramadan. Allah Ta'ala tutup pintu neraka, buka pintu syurga sebelah luasnya. Nak cerita luas tu sampai jatuh mikrofon. Luas sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan azab pada dia, Allah Ta'ala bagi rehat. Ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ibu-ibu nak apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau kongsi pasal kelebihan fadilat Ramadan saja tak habis tu malah. Punya besarnya kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak yang tak ada pada bulan yang lain. Ibu sekalian, tu yang anak yatim kaya bulan puasa gini yang bawa beg sekolah, baju sekolah, padahal time puasa tu dia cuti sekolah tapi dapat juga baju sekolah. Anak yatimnya besar bawa bawa balik rumah. Cikgu dia tanya banyak barang tu lah, dia kata hari ni Haji Bakhil bagi dia lah. Sebab cikgu murni pujuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak dapat kan, aiskrim lah. Sabar ya anak-anak, nanti lepas dah habis berbuka puasa jangan terus balik. Hari ni kita ada seorang datuk yang akan bagi semangat raya kepada anak-anak. Cakap apa? Terima kasih kan. Katakan terima kasih kan, tu Haji Bakhil lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saja nak bagi semangat sikit bagus lah kan. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak ni pun lepas makan pun semua ada yang semayang, ada yang tak semayang kan. Ada yang kacau kawan semayang, beratur ye kan. Seronok dapat duit raya. Tahun ni ubah sikit boleh bagus sekali. Standby duit puasa. Boleh tak? Sebab sedekah dalam bulan Ramadan dengan bulan Syawal sama tak kelebihan? Tak sama. Cuba opah-opah bawa lepas ni kan. Assalamualaikum, jumpa ni pegawai bank ni. Ya makcik, ada urusan apa makcik, boleh saya bantu? Ni jumpa pegawai bank ni. Makcik ada 500 tapi duit besar semua, makcik nak tukar duit kecil boleh? Ni mesti nak raya ni kan. Pegawai pun dah tahu lah. Yalah, sebab makcik nak bagi duit raya kat budak-budak. Jadi makcik dah orang 500. Okay, makcik nak duit note berapa? Duit RM1 bagi 200, duit RM5 bagi 100, RM10, lebih tu RM10 lah. Okey makcik lah, okey. Baik. Okey, makcik nak bagi ni ramai-ramai ni apa? Nak buat kebajikan ke apa? Tak ada lah saja. Ni budak-budak main raya di rumah. Kan biasa macam tu kan. Balik di rumah bagi tahu kat Aki ni, suami orang Terengganu panggil Aki kan. Aki ni tolong kira tak ni, yang hijau ni letak RM10, sampul warna kuning RM5. Jangan tukar, sebab kita silap pula pasal hak yang mahal sekali tu untuk anak kita, cucu kita. Yang apa second mahal tu RM5 untuk siapa? Untuk siapa? Anak buah, anak saudara, anak menakan. Hak RM1 ni untuk budak-budak yang tak kenal anak siapa datang saya duduk ujung sana, ya ke? Padahal duduk kampung lain tak. Minta duit raya. Naik kuih bersekar, Assalamualaikum, ada orang ke tu kan? Minta budak-budak, nak marah tak boleh. Tapi kena ada prinsip, budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Anak tu prinsip Haji Bakhil. Tuan tanya adik nak makan, tak mau. Lepas tu nak apa? Nak raya je. Nak raya tu maksudnya nak duit lah tu.
Nah, baik. Jadi biasakan. Lepas ni kita nak, itu yang pertama tadi tu saya kongsi apa? Jadikan Ramadan terbaik dengan cara apa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadikan duit raya tu duit puasa. Jadi bila budak tu datang raya, Pakcik, Assalamualaikum, dia bersenyum lama lah. Pasal apa? Angkat kening, duit raya tak ada. Itu bukan ambil dah. Tu kan. Kita pun bila raya, kita boleh makan sate dengan tenang. Sebab apa? Tak ada orang nak minta duit dah. Pasal tarawih kita dah bagi lah. Bulan puasa kita dah bagi. Sebab apa? Pahala berlipat kali ganda. Kalau hari biasa, bulan yang selain Ramadan, 700 kali ganda Allah Ta'ala sebut. Tapi kalau bulan Ramadan, beribu-ribu kali ganda, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik. Kemudiannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah sujud syukur, kita dah siapkan pakaian terbaik, ibu-ibu sekalian. Ni, tetamu agung nak datang ni. Kalau sambut menantu, macam mana pakaian ibu-ibu sekalian? Ayah-ayah sampai pecah rumah, buat bilik baru. Pasal apa? Menantu nak main ni. Abang ni kalut sangat. Sekejap cat warna biru rumah, sekejap hijau pula, sekejap kuning pula, kejap-kejap oren. Hang mana tahu ni lama fakat dia kata. Hang mana faham tu faham dah. Bertukar-tukar dah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak mana tak faham tu buat faham dia. Tapi nak cerita je tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gelak penyau. Baik, pasal duduk dekat dah tuan, duduk dia punya aura tu dah main tu. Rasa macam nak dekat tapi hari tu nak tak apalah, cerita sikit pasal nak pergi kesedaran yang mana yang belum daftar tu pergi daftar cepat-cepat. Pasal kita kena pilih yang terbaik untuk agama kita dulu, tuan-tuan. Yang lepas tu, yang kemudian tu tak apa datang kemudian. Yang penting untuk Islam kita yang tercinta. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kadang-kadang pinggan baru yang tak pernah dibawa keluar. Sebab apa? Tetamu birah nak datang, bisan nak datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pinggan namanya Haji Ismail Group. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab kita nak raikan tetamu agung. Siapa? Ni bakal menantu kita. Takkanlah ayah-ayah bila menantu datang baju tak pakai. Lain lah tu, luar biasa tu. Sebab apa? Kita nak sambut tetamu agung. Jadi Ramadan tetamu agung, kita kena sambut lebih daripada itu. Telekung, serika, elok. Sejadah pun hampa cantik-cantik, letak minyak wangi raudah pula, Masya Allah. Bila sujud Ustaz, teringat dekat Madinah Ustaz, teringat kat raudah tu, Allahu Akbar. Rindu, mengalir air mata semayang. Sebab apa? Bauan tu. Tengok sekalian, ini beli spray RM5 kat pusat malam tu tuan. Tu pun ada alkohol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh elakkan, jangan pakai yang alkohol. Tapi dia bau sedap Ustaz. Tak, janganlah. Banyak lagi minyak yang kita boleh pakai, minyak motor, minyak masak lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya, puasa mendidik kita erti sabar. Ibu sekalian, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang sabar. Ibu-ibu sekalian, ini bulan Ramadan, kita nak didik diri kita jadi insan yang sabar. Jangan bila masuk Ramadan baru nak belajar sabar. Jangan. Takut terlambat. Tengok anak buat hal, sabar. Ibu-ibu sekalian, cucu buat perangai, sabar. Sebab apa? Bulan puasa ni Nabi suruh memperbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak pada Allah. La ilaha illallah. Aku dah kejut tak bangun-bangun juga, anak bertuah oi. Bangun kan. Kadang tu yang tak bangun tu bukan anak kita, suami kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang tu nak bangun sampai kena rasuah. Bangunlah Opah dah masak sedap ni. Kadang cucu kita main puasa di rumah kita. Bangunlah, opah dah masak sedap ni. Tak apalah, nanti lepas dah sahur tidur balik. Tu kita suka rasuah budak-budak dengan tidur. Tu yang bila bangun tu mata tak buka. Sambil duk makan nasi ngak-ngak, mata tak buka, sayang ke tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang tu dengan selimut selubung, kadang tu suami kita selubung dengan bawah nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Atuk tak malu ke? Tak perasan pasal sayang ke tidur tu, tak mau buka mata. Jangan tidur balik lepas kita sahur. Dalam sahur ada keberkatan, kata Nabi SAW. Hatta dengan sebiji tamar pun, hatta dengan segelas air pun kita minum. Doa sungguh-sungguh. Ketika mana? Sahur. Doa sungguh-sungguh. Sebab doa kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Biasanya orang perempuan dengan orang lelaki doa dia banyak bertembung. Betul ibu sekalian? Tak sama nak doa suami dengan isteri kan? Isteri dia minta lain, suami dia minta benda lain, kadang-kadang tak sama. Contohnya isteri dia rasa suami dia ni macam kasar dan dia minta, ya Allah jadikan lembutkanlah suamiku ya Allah. Doa sungguh-sungguh kan? Doa sungguh-sungguh tu yang bila masuk je 1 Syawal jadi lembut tu rasa macam nak puasa 6 lambat sikit lah kan. Tu suami jadi lembut kan? Makbul doa dah. Ya Allah jadikanlah Syawal tahun ni Syawal yang bersinar untukku ya Allah, dan juga pasanganku kepada suamiku ya Allah. Lembutkanlah dia ya Allah. Silap nak minta doa lembut hati, jadi lembut sungguh tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan salah doa. Jangan salah doa. Baik. Banyak baca ya Latif. Kata Baba Ghazali Al-Fatani ketika mana kami belajar kitab Aqidah Tahawiyah dulu, beliau datang dari Fatani jauh-jauh, datang ajar Aqidah Tahawiyah, dan ada amalan banyak dikongsikan. Antaranya banyakkan kamu membaca zikir ya Latif, ya Latif. Selalu saya kongsi dengan ibu-ibu sekalian, ini amalan yang sangat luar biasa. Kita zikir dengan nama Allah yang mulia, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut ataupun wahai yang maha halus, ya Latif, ya Latif. Saya ingat saya di Negeri Sembilan pun, kalau ibu-ibu pergi ke Pondok Rasah kan, dia ada buat satu majlis Allahumma salli ala sayyidina. Guru saya di Pondok Jorak Bukit Pasir, Syekh Nazaruddin Al-Linggi. Nama belakang pun Al-Linggi, tuan-tuan faham lah Al-Linggi tu di mana. Tapi nak ceritanya antara zikir asas kami dalam aurat tarikat yang ialah Ahmadiyah Idrisiyah lah, yang tuan-tuan duk zikir tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Saya balik pelik, orang heran sebut negeri tak apa kan. Hang ni duk zikir apa tak? Saya pun macam adalah sikit amalan Tok Guru bagi, ulama kita bagi, saya amal. Kadang-kadang kena marah dan saya terima. Saya kata ya Allah, kalaupun mereka tak setuju, tak apalah bab tak setuju, tapi janganlah sampai tak bertegur siapa, jangan sampai menghukumkan kafir, sesat dan sebagainya. Saya doa yang ni je tuan-tuan. Saya bawa diri saya pergi ke tempat yang ialah keadaan yang lebih sesuai dengan kita, dalam keadaan yang saya mendoakan kebaikan kepada mereka. Saya kata ya Allah, suatu hari nanti suburkanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat saya ya Allah. Jangan biarkan jiwa mereka kerah, kasar, jangan. Ini doa juga yang akhlak Nabi SAW. Ketika mana Nabi nak di apa-apakan, ketika diugut, diancam Nabi SAW, Nabi ketika mana memandang kepada tanah haram, ketika mana Nabi nak keluar dan Nabi nak berhijrah ke Madinatul Munawwarah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sedih. Dia kata, kalau bukan kerana musyrikin yang buat macam ini kepada aku, nescaya tidak akan aku tinggalkan tanah ini. Nabi sebut bila Nabi sebut negeriku. Lebih kurang begitu dalam kisah disebutkan. Nabi pun cinta kepada Mekah. Nabi kalau boleh tak sanggup nak keluar nak berpisah dengan Mekah, tapi dah keadaan menyebabkan begitu. Tapi Nabi bukan lari. Ada orang orientalis barat sebut Nabi hijrah, Nabi lari. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak keluar daripada Mekah pun, Allah Taala boleh bagi nusrah, bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab hijrah ialah apa dia? Strategi. Hijrah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu kita kena faham betul-betul. Banyakkan berdoa ibu sekalian. Ayah-ayah pun mungkin ada hajat, terutamanya musim PKP ni, doa sungguh-sungguh kita supaya kita dapat kembali menjalani norma yang biasa. Sekarang ni norma baru. Ibu-ibu sekalian, kita solat jarak-jarak tak seronok kita. Rasa tak ada roh, tapi dah SOP nak buat macam mana? Jadi kita doalah sungguh-sungguh supaya kita dapat kembali menjalani kehidupan yang biasa, dapat salam dengan sahabat kita, dapat kita datang tanpa perlu menutup muka lagi. Alhamdulillah. Kalau benda tu berlaku, rasa nikmat sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tak lemah ibu-ibu sekalian pakai topeng lama-lama. Saya tak apa, saya tak payah pakai sebab saya nak bercakap.
Tapi letih, ya Allah. Kadang-kadang tu boleh pengsan ibu sekalian pasal bau mulut nyeri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi suami datang, dia kata, bukankah mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi? Sabarlah sayangku. Memang masalahnya bau pekung sangat, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sayang betul dia nak gosok. Nak gosok lah. Ketika mana lepas habis sahur tu gosok lah. Ni satu keluarga tak gosok gigi, tuan-tuan. Baik, jadi kemudian selepas berdoa, yang pertama tadi anggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik. Yang kedua, latih sifat sabar. Yang ketiga, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian yang terakhir sekali, yang keberapa tu? Keempat. Simple yang malam hari ni. Sebagai yang terakhir, sedekah tadi tu. Jangan tunggu raya baru nak bagi. Sedekahlah ketika mana mampu dan juga ada kesempatan. Sebab terkadang kalau nak tunggu mampu juga apa, tuan-tuan, kadang-kadang sampai bila-bila apa rasa tak mampu. Ada orang kata, ustaz saya kaya nanti insyaAllah saya bagi sumbangan dekat surau. Sebab ni saya tak kaya lagi. Kata sifu saya sebut, sedekahlah sampai kamu kaya. Jangan tunggu kaya baru kamu nak bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ingat, tak handsome tak apa, yang penting kaya lah. Tu cerita lain kan, tu iklan tu, tu main saham tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada duit China, tuan-tuan jaga-jaga. Sebab kalau tuan-tuan nak maklumat lebih lanjut, tuan-tuan kena tengok anda muskil pada minggu depan hari Khamis. Saya dengan seorang pakar, dia ustaz dan dia pakar juga, tajuk dia skim cepat kaya. Saya cerita ni pasal saham ni, nak sebut sikit pada tuan-tuan yang ada duit China lah, keluar duit pencin dan sebagainya, tolong berhati-hati. Tuan-tuan, sebab jenayah zaman sekarang ni, jenayah ada cukup terancang dan luar biasa. Seiring dengan peredaran teknologi yang ada pada hari ini. Tuan-tuan celik mata esok, duit dia start dari akaun. Disebabkan satu langkah yang kita buat. Tolong berhati-hati. Antaranya ialah bagi nombor telefon dan juga data kita ni, duk tekan mesej yang scammer untuk hantar. Tolong berhati-hati. InsyaAllah nak mengetahui lebih lanjut, hari Khamis ni kena tonton jam 3 petang. Anda muskil di TV1. RTM terus unggul. Bagi iklan. InsyaAllah. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Banyak lagi tuan-tuan sebenarnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kemudian kita nak cerita pasal Quran. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Syiarus Salikin, cerita tu bila mana masuk Ramadan, ulang kaji pasal Ramadan, cerita pasal tadarus Quran. Tadarus Quran ni jangan macam seorang-seorang. Nama pun tadarus, darasat. Kita belajar, ada orang yang tolong tengok bacaan kita. Taba'a. Tu belajar dengan cucu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, tak boleh laju, tak apa, baca slow-slow. Saya ustaz ikra tak lepas lagi ustaz. Tak apa, ikra pun ikra. Sebab apa? Allah tak nak tengok kita boleh hafal ke tak boleh hafal. Allah nak tengok ikhtiar kita, usaha kita, effort kita. Ni duk senang orang doa ba'a dia pun relax, main handphone, tengok lagu. Dah, kita nak ikhtiar kita, usaha kita. Walaupun ialah kita rasa malu dan sebagainya, ikhtiarkan. Carilah suami yang boleh ajar kan. Kalau yang tak bersuami lagi, cari suami yang boleh ajar Quran. Tu kempen tu. Saya ada seorang sahabat, dia hafiz Quran. Bila dia berkahwin dengan bukan hafizah, isteri dia boleh jadi hafizah Quran. Sebab dapat suami yang cintakan Quran. Sebab itu jaga sungguh-sungguh. Bila mana kita dah hafal kalam Allah, insya-Allah kita kena pelihara dengan baik. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, lupa saya nak kongsi ada satu amalan. Ketika mana sahur, jangan lupa baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy sampai habis. Pada segelas air tuan-tuan minum, insya-Allah. Ni amalan daripada guru saya. Insya-Allah tuan-tuan, ni dahaga ni Allah Taala bantu hilangkan insya-Allah sampailah kita berbuka.
tuan-tuan. Dan kalau ada suplemen nak makan tu, makanlah ketika Ramadan. Kalau saya madu lebah, ni mesti ada bawa agak. Kalau siapa yang nak, boleh insya-Allah sama-sama beli sambil menyumbang untuk madrasah di Fatani insya-Allah. Mudah-mudahan wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.